Dan demikian lagi sunat sujud sahwi, sebab mengerjakan barang yang tiada membatalkan sembahyang dengan sebab lupa, tetapi batal ia dengan sebab sengaja. Dia sengaja pergi tambah maghrib tambah 4 kan, terlupa tu kan, dia teringat dah 4, sunatkan dia tambah sujud sahwi. Sujud sahwi keadaan dia menampal benda yang kurang, dia memotong benda yang lebih. Itu keadaan sujud sahwi ya. Sembahyang maghrib 4 rakaat. Ada kat mana? Pasal bohong. Dia ada geng dia ya, jawab kamu dah tangkap, dulu kata dia tangkap kan. Sembahyang maghrib 4. Macam-macam juga ni, terlajak lagi. Orang kata kenapa pula tambah 4 tu bonus itu. Oh nak lepak aja. Macam-macam tuan. Misal seperti berkata-kata sedikit sebab lupa, jangan sengaja ya. Atau makan sedikit, dia makan sepinggan, kacau ni. Sebab sembahyang ni tak selayaknya kalau makan banyak. Kalau puasa lain, masa dia panjang, terbit fajar sampai terbenam matahari. Atau kalau terlupa tu munasabah lah kan. Ini menghadap kiblat, dia kata aku pergi makan sepinggan ni gila ni. Ni sedikit. Dia makan dia ada nasi setelah ni. Ya, dia baca-baca terkeluar nasi tertelan. Bila tak batal. Jadi sunat tu sujud sawi semua dia. Kau tengok dia sembahyang tu, kenapa sujud sawi? Tertelan. Oh tertelan pula. Kalau telan sengaja batal tu. Ya, nasi dalam mulut sendiri punya-punya telan ni, sengaja batal. Ni dia terbatuk tu tertelan pun dia. Maka tak batal, maka tapi sunat sujud sahwi. Batal lupa ya, atau melebihkan satu rukun dengan sebab lupa. Seperti menambah rakaat misalnya ni. Dia bantai rakaat baru kali. Kecuali sembahyang gerhana lain lah kan. Dalam matahari kena bulan dia ada 2 rakaat kan. Baca Fatihah rakaat, bangkit sami Allah bila baca Fatihah balik, baca surah rakaat balik. 2 setengah riwayat pada hadis 3 pada. Atau rakaat dengan lupa ya, atau rakaat ditambahkan dengan lupa. Dan demikian lagi sunat sujud sahwi jika ia syak pada suatu rukun sembahyang. Maka jika ia syak pada meninggalkan rakaat atau sujud, atau syak pada meninggalkan rakaat, maka wajib diperdapatkan akan dia, maksud dikerjakan satu rakaat penuh kemudian sunat sujud sahwi. Kalau rakaat misalnya boleh syak 2 3 ambil yang yakin, 2 dengan 3 ambil yakin 2, kemudian tambah satu lagi, kemudian hujung tu sunat sujud sahwi, sunat kata buat benda apa. Ataupun dia syak di tengah sujud, duk syak tadi rakaat ada tamakninah, ada tamakninah tidak? Nabi kata parka hatta tatma'inna raki'an, rakaat serta ada tamakninah. Jadi dalam sujud dia main syak. Syak ni apa? 50 tuan. Jadi ketika itu hukum dia apa? Kan dia dapatkan terus rukun tu kemudian tanpa sujud sahwi. Kita dalam sujud kemudian syak rakaat. Kemudian bila syak rakaat tu dapatkan ni. Sama dia syak atau dia lupa. Ataupun dia yakin rakaat tak sah. Dia dalam sujud dia yakin tadi rakaat tadi tak ada tamakninah. Dia satu bangun dia. Ketika dia teringat ada rukun dia terus dia kena bangun balik. Bangun balik, rakaat balik. Yang tadi tu larah kosong. Itu maknanya. Atau dia dah telah bersama rukun yang sama, di tengah rakaat dia teringat, tadi rakaat tadi tak jadi, rakaat ni ganti dia. Jadi kena tambah balik lah. Itu saja. Kemudian ujung tu sunat tampal dengan sujud sahwi. Maksud sahwi dia kena turun niat dia fadlah. Bila fadlatul salat dia kena niat imam ataupun munfarid, orang sembahyang sendiri. Dia turun niat saja aku sujud sahwi. Ada pemakmum dia niat pembaik, kalau tidak dia ittiba dengan imam tak apa. Dan kafiat, mana cara sujud sahwi tu apa? Engkau sujud 2 kali. Ya, 2 kali sujud. Kemudian daripada mana habis membaca tasyahud. Mana sekali kita nak salam dah tu. Tapi jangan bagi salam tu turun. Niat saja aku sujud sahwi. Dahulu daripada salam. Sujud tu sunat ni. Bacaan sunat lain pula. Ya subhanaman la yanamu itu bacaan tu sunat lain daripada sunatul mustaqillah. Sunat yang berasing. Badan semuanya banyak sunat. Ni sunat lain, ni sunat lain, ni sunat lain banyak. Kemudian setelah itu maka engkau bangkit daripada sujud itu hingga duduk betul, kemudian lalu memberi salam. Habis. Kemudian perkara yang makruh dalam sembahyang, di antara perkara yang makruh. Makruh apa mana? Ma yusabu ala tarkih wa yu'aqabu ala fi'lih. Mana makruh? Ma yusabu ala tarkih, benda yang diberikan ganjaran besar pada apabila kita tinggalkan dia. Wala yu'aqabu ala fi'li, dan tidak berdosa, tak diazab kalau kita kerjakan dia. Itu mana takrif makruh. Dia ada 11 perkara disebut di sini. Pertama, berpaling kiri dan kanan melainkan kena hajat. Ya, sembahyang ni bagi mazhab kita Syafi'i sunat kita pandang tempat sujud. Pas sujud orang letak dahi dia, orang letak kaki dia lacak situ, kita nak hantarkan dahi dia supaya hasil tawaduk. Sebab dalam sembahyang tempat paling hampir hamba dekat hati dengan Tuhan ialah sujud. Lagi kita rendah, lagi qalbi kita lagi dekat. Jadi kita melahirkan sifat apa? Kehinaan diri. Adapun mazhab Imam Malik di depan ni. Ada pakai sahih ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan diri Masjidil Haram. Masjidil Haram mana depan? Ada di sembahyang depan depan itu juga. Atau mazhab Maliki. Yang mazhab Syafi'i kita pandang bawah. Kedua, melihat ke atas. Mana mata dia tidak tumpu lah mata pandang rata sembahyang. Mayang mata liau je. Yang ketiga, menyingsing kainnya atau rambutnya, sentin tangan. Kan? Ada sembahyang pula berkalangan pendek pula. Nak pergi bandar kau main lagi. Kemana? Tak menghadap Tuhan berkalangan pendek. Tak ada adab. Mayang tu sah tapi tak beradab mungkin. Ya. Ataupun singsing dia punya apa? Rambut digulung. Perempuan macam. Sebab kadang-kadang benda tu mengganggu, terbuka lah itu. Jadi segala benda yang menyebabkan gangguan khusyuk atau hukum limah makruh. Dan keempat, menaruh tangannya pada mulut. Apa kerja pula sembahyang dekat mulut ni? Sah mayang bi makruh. Dan menaruh tangan di atas mulut, dan kelimanya berdiri atas sebelah kaki macam itik tidur. Tu tengok itik tidur. Itik dia angkat kaki sebelah ni. Itu makruh. Tapi Imam Malik pernah buat, tapi bukan angkat kaki. Dia memberatkan belah kanan. Sebelah rakaat kedua dia berat belah kiri. Sebab apa? Rakaat pertama Imam Malik khatamkan 15 juz. Rakaat kedua dia khatam 15 juz. 2 rakaat khatam satu Quran. Kita 2 bulan tak khatam. Tunggu Ramadan ada tadarus. Imam Malik dahsyat ni. Dalam 2 rakaat dia khatam Quran. Itu dahsyat.
Nabi atau Adawiyah dia khatam Quran dalam 7 kali pusingan tawaf. Tu banyak wali-wali, tapi dia ada karamat dia. Dia ni biasa baca dia tu, kalau masa kita tak cukup, tapi dia boleh. Ada dah dapat kelebihan dalam selawat. Dia cek selawat dia, kalau sejam dia dapat berapa. Tiba-tiba dia tengok belum sejam dah habis. Mana masa tu buka. Itu kelebihan masing-masing dapat. Atau dipanggil tadafu'. Maknanya apa? Menahan kencing dan berak. Mana dia rasa nak buang air kecil atau besar, dia tahannya. Sebab apa benda semua makruh? Dia mengganggu kekhusyukan. Itu tujuan dia. Sebab dia khusyuk tadi terganggu apabila ada benda yang macam ni. Kemudian sangat ingin kepada makan, atau sangat dahaga, lapar sangat dia pergi luar negara. Tempat negara tu tak ada orang Islam kurang. Pas tempat nak makan payah. Kan? Cari-cari malam ke sebelah berjumpa ada restoran orang Islam. Kan? Dia nak sembahyang Isyak, dia tengok macam nak tutup je, pergi makan tu. Kan dia sembahyang kan tutup ni, kan tutup anda ingat tutup je kerja. Pergi sembahyang, pergi makan. Sebab dia kata ijaz tama al-asyak wal isyak quddimal asyak. Bila berhimpun sembahyang Isyak dengan asyak, ejaan sama tu. Kalau bagi bawah Isyak, sembahyang Isyak. Kalau asyak makan malam. Maka quddimal asyak. Pergi dahulu makan tu, selesai kan. Bukan sembahyang makan tu lebih besar tak. Jangan ganggu sembahyang. Sembahyang urusan kita dengan Tuhan, jangan terganggu. Itu pun kalau sekiranya waktu luas dan dia sangat-sangat berhajat. Berjam tak makan dah, kenguk perut dia kan ganggu ni pergi makan. Tapi kalau perut kenyang gitu salah, tak payah kan. Makan-makan mengantuk pula kan. Berat perut. Dan ke-8 berludah pada pihak depan atau pada pihak kanan. Dia musim batuk kan, kelengkung batuk, seketul kahak keluar. Bawa anak kain. Bawa apa tawel? Apa ni? Sapu tangan. Bila batuk tu keluar tu. Sebab bila batuk keluar, dalam sembahyang dia ada makna puasa, ada makna haji. Jadi kita ada kiblat sama. Kalau puasa mana menahan tak boleh makan minum. Jadi termasuk dalam benda membatalkan puasa ialah kahak tu. Kita batuk kahak kan bila sampai mahrat ha tak titik ni. Kita wakaf nak cari mahrat, wakaf dengan hamzah. Pangkat ni. Sama ada dia keluar daripada atas atau daripada bawah, dia masuk sampai nak mahrat ha, dia keluar ke depan, itu panggil had zahir dalam bab puasa. Kalau kita telan balik batal puasa. Kalau sembahyang pun batal sembahyang. Jadi kita ambil sapu tu keluarkan. Kahak tu keluar masuk kocik. Yang baling kat orang pula. Jadi dia tadi tak dia ludah. Kalau nak ludah belaki atau di bawah ni, ludah di depan tadi kan tu makruh hukum. Dan ke-9 menaruh tangan di atas 2 lambung. Ya, menaruh tangannya di atas 2 lambung. Mana lambung ni? Orang panggil apa? Cakap pinggang macam toki lah ni. Sembahyang bina. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ni macam ni. Tu rupa yang tidak sedia menghadap Tuhan, itu makruh. Ke-10 berlebih menundukkan kepalanya pada ketiga rakaat. Rakaat dia kasaf hatin wahidah, macam papas keping 90 darjah kita rakaat. Kalau kita tunduk sangat ambil macam kita potong spring. Tunduk makruh. Sebab tu menyerahi yang terlebih aula. Dan satu lagi ke-10 je berlebihan menundukkan kepala pada ketiga rakaat. Dan ke-11 sembahyang di dalam hammam. Hammam apa? Tempat pemandian, mandi panas. Ya, kesemai tempat ni semua ada unsur-unsur apa? Gangguan. Walhasil segala perkara yang mengganggu kekhusyukan adalah dimakruhkan. Atau kesimpulan dia, elat dia. Sebab dia apa? Ganggu khusyuk. Bahawa mengurangkan makan itu menyihatkan badan, itu segi fizikal kita. Dan menolak ia akan segala penyakit, kerana membanyakkan makan itu sebab mendatangkan beberapa penyakit. Kita tengok orang jalan pergi hospital siapa tuan? Siapa dia? Siapa? Jangan pergi hospital. Orang gila ke? Orang gila di jalan kata, nak tengok lagi hospital. Pada kuah makan sikit je. Perut kosong banyak kan. Jangan sakit. Yang banyak sakit kita kejap hospital. Banyak makan. Dan bila banyak makan, banyak sebab penyakit ni. Banyak makan tu sebab mendatangkan beberapa penyakit. Dan penyakit itu menegahkan daripada buat ibadat. Itu tujuan kita. Kita kawal kesihatan, tujuan kita biar ibadat kita sempurna. Maka dapat pahala. Kalau kita kawal kesihatan supaya dapat nikmat dunia tu tak ada pahala. Dan jauh kita dengan Tuhan kita. Dan menyusahkan hati, dan lagi menegakkan membanyakkan akan zikir. Iman kita tak berkuat, bisa zikir cuma malah zikir. Jadi semua tu tujuan kita menjaga kesihatan untuk memberikan kelancaran dalam ibadah. Dan menegak akan berfikir, yang iaitulah dimaksudkan bagi orang yang menjalani akan jalan akhirat, jalan makrifat. Dia kena banyak fikir. Bila dah banyak makan dan fikiran dia tak laju. Sebab dia masa majlis pondok pun Tok Guru tak bagi makan berat di malam. Nak makan berat, makan nasi tu petang. Malam kami minum air, kan goti gitu sikit-sikit je. Sebab bila makan banyak kan dia gayut. Kalau habis wallah alam kita jumpa buku surat mana kitab ni. Ada tutup dia tidur kan. Sebab di pondok dia mengaji banyak kan, dia belajar. Kalau lepas isyak kan 3-4 kitab. Kadang pukul 2 malam dia bangun lagi. Sebelum subuh 2 kitab. Kalau banyak makan jawab dia memang tidur depan kitab. Atau berfikir, iaitulah ini dimaksudkan bagi orang yang menjalani akan jalan akhirat. Dan lagi penyakit itu berkendak kepada obat, dan obat itu berkendak kepada belanja, dan belanja itu barangkali tiada mudah ia bagi orang yang menjalani akan jalan. Jadi banyak cerita ni. Bila dah sakit nak berobat, nak kos, nak apa semua, benda itu menyebabkan kadang-kadang mengganggu urusan ibadah kita dengan Ta'ala. Jadi tujuan kita kurangkan makan, tujuan tadi untuk menjaga kesihatan, memudahkan kita ibadat. Itu maksud. Maka dapat pahala besar. Dan sabda Rasulullah SAW, wal bitnatu aslud da, wal himyatu aslud dawa, wa awidu kulla jasadin ma'tad. Penuh perut dengan makanan itu asal segala penyakit. Dia makan nak bangun macam JCB tongkat bangun. Tu makan banyak tu. Dan kosong perut, pantang tu maksud dia, asal segala obat. Sebab tu doktor nak buat operasi pun dia suruh kita puasa kan. Sebab banyak kelebihan itu. Dan biasakanlah setiap badan itu dengan makanan yang sesuai dengannya. Kemudian faedah yang ke-9, bahawa dia mengurangkan makan itu meringankan belanja kan. Kos dia kurang dan banyak resep. Kejap makan. Dapur jangan berasap. Ingatkan apa di Zuhud rupa dia makan kedai. Kopak duit tak cukup, lari bajet kan.
Jadi maknanya apa? Dia suruh kita kurang makan, jadi kurang belanja. Kerana bahawasanya barang siapa mengurangkan akan makan, maka memadalah ia dengan dengan sedikit harta, tak ada nak banyak sangat. Ini layankan perut dia pas satu-satu macam dia makan pelik-pelik. Menyebabkan kos dia banyak. Bila kos dia banyak nak kena cari masa terbuang. Ibadat kita dah cacat banyak. Ya, ada sibuk nak mencari. Dan membanyakkan makan itu berkendak kepada harta yang banyak. Ya. Orang makan cukup, dia makan sekali hadat 1,000 sepinggan, apa? Satu meja tu. Open table. Berasap kepala bayar. Dan banyak harta itu berkenaan kepada usaha itu dikait. Dan berusaha tadi barangkali memutuskan dia akan jalan akhirat, itu maksud daripada orang yang salik. Nak menumpu dah banyak. Ya, kerja dia banyak nak tumpu. Jadi untuk itu kita kurangkan, jadi kuranglah maknanya hubungan kita tadi, dan benar-benar menyebabkan kelekaan. Dan faedah yang ke-10 bahawasanya mengurangkan makan itu dapat memberi sedekah kan, dengan makanan yang lebih kepada orang yang fakir. Patut kita makan tapi kita makan, kita bagi, dapat pahala besar kan. Dan orang yang miskin itu dapat memberi mana sedekah kepada anak yatim dan sebagainya. Dan dengan yang demikian itu dapat beberapa pahala yang amat besar. Dan lagi adalah sedekah ni itu pada hari kiamat menjadi tempat bernaung, ya. Orang bersedekah dia akan dapat bernaung bahawa zillus sedekah. Satu lagi kelebihan orang melintas sirat kalau tak nak sangkut, apa? Hapuskan hutang. Jika kita tengok ada orang nak berhutang kan, yang hutang kita RM50, apa kan, bagilah. Lepas tu kita halalkan. Siapa yang hutang dia dihalalkan, maka sabatallahu qadama ala sirat. Sabatallahu, Tuhan tasbih tetapkan qadamah, dua kaki dia atas sirat. Bawa api neraka tuan-tuan. Dia berjalan tu. Lepas tu kita ambil kelebihan. Sebab Imam Nawawi sebut dalam Al-Azkar, apa sahaja kelebihan yang telah kau temui dalam kitab ni kan, maka beramallah walaupun satu kali. Sebab besok akhirat dia bagi kita tak ada ketundang, temu sangkut dapat. Ini tak dapat, ini terlepas, ini terlupa, ini tak buat, rugi banyak. Semua tak sangkut. Jadi buat walau sekali. Tapi sedekah ikhlas lah. Kadang orang suka sedekah bagus, dia cerita dengan orang, ambil gambar hantar ni, tak sah. 7 gulungan yang mana dia terlepas daripada mana azab di akhirat besok, daripada naungan, dia dapat naungan aras ketika manusia daripada masa panas. Di antaranya apa? Orang yang bersedekah infak, dia memberi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maknanya apa? Ini kinayah, kanan dengan kiri ni pun dia dekat. Tapi sampai tak tahu makna lampau ikhlas itu, itu besar pahala dia, ya. Jangan kita pakai zahir hadis kalau tak faham. Kena nak pergi sedekah, dia bawa tangan kiri kat belakang. Kan dia pergi kat tuan rumah, tangan kiri dia tak belakang tu dia sedekah. Kata, wah macam ni, anda beramal dengan hadis sahih. Wah, ni kacau. Ini lupa bendul. Dia tak faham bahasa kinayah, itu kiasan tangan kiri benda dekat. Jadi dia buat ibadat sampai orang dekat pun tak tahu. Itu betul lampau, betul cantik, ikhlas betul. Itu maksud dia lah. Kemudian kullu imrin fi zilli sadaqati hatta yuqda bainan nas. Tiap-tiap seorang pada hari kiamat bernaung di bawah naungan sedekah dia, masya-Allah. Sedekah ada wala sikit banyak. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, tasaddaqu walau bitamrah fa innaha tasuddu minal ja'i wa tudfi'u al khati'ah kama yutfi'un ma'an nar. Beri oleh kamu akan sedekah dikalau dengan satu buah tamar sekali, sebiji. Kita bukan sebiji, kadang-kadang sekotak dia buang. Kita tak pakai, ya Allah. Ini sebiji tuan. Sebab Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah ketika Rasulullah keluar, jadi datang orang miskin tadi, seorang perempuan dengan anak kecil dia. Jadi minta makanan. Saya kata ada makanan tinggal 3 biji. Dia pun bagi sebiji. Bagi sebiji pun nak makan, anak dia ambil. Last sekali dah nak masuk mulut dia pun anak dia ambil. Anak budak kan, ada mak dia tak apalah. Maknanya dia al-isar, dia melebihkan. Dia cerita ni tersangkut hati Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah balik aja SAW, dia ceritakan, ya, keadaan budak tadi dengan mak dia kan. Keadaan mak dia sayangkan, kesiankan anak dia bagi. Maka apa kata bagi dia SAW? Ya, padahal jannah. Bagi perempuan tu syurga untuk dia. Masya-Allah, mana 3 biji tuan-tuan dia, masya-Allah. Kira 3 karung ni. Dalam bank lagi tuan. Lama-lama Allah. Bagi dia bukan mati tak makan, mati makannya. Yang mati semua kenyang-kenyang ulat tuan. Jadi mana beri oleh kamu akan sedekah jikalau dengan satu buah tamar sekalipun, ya, maka bahawasanya satu buah tamar itu memadai daripada orang yang lapar dan memadamkan kesalahan seperti memadamkan air akan api. Ini isnad yang memadam hakikat Allah. Sebab macam mana sebab air itu pada api, itulah tadi mana memadamkan kemurkaan. Dan satu lagi hadis Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikki tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Artinya takut oleh kamu akan api neraka. Takut mana apa? Berawah berjaga. Jangan kita melakukan asbab-asbab yang menyebabkan ke neraka maknanya. Sekalipun dengan memberi sebelah buah kurma, tadi sebiji ni sebelah, dah tak ada dah sebelah. Tak apa sebelah. Itu makna besarnya kita memberi bantuan. Sebab ada fiqh kita, al-amalul muta'addi khairun min amalil qasid. Amalan yang bentuk menyelesaikan orang lain itu lebih besar pahala dia, ya. Maka jika tiada yang ada kamu dapat demikian itu, tak ada sebelah biji tamar pun tak ada di sana, ya, maka nasihat yang baiklah. Beri nasihat kalimah, mana nasihat, mana tayyibah yang baik. Itu di antara apa? Pesanan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.